Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Syamsuddin selaku imam dan khatib kita pada hari ini sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, minggu di dalam minggu terakhir di bulan Sya'ban, insyaallah Jumaat satu lagi kita berada di bulan Ramadan Quran insyaallah. Jadi saya bagi pihak habis buka puasa dan diri saya sendiri memohon ampun dan maaf dan siapa yang ada masih kami mentakbir surah ini. Jadi ini saya maklumkan setakat ini hari masih lagi salat tarawih 200 orang ya. Salat tarawih 200 orang dan 50 orang muslimat. Jadi pihak surau akan mengeluarkan link pendaftaran salat tarawih pada hari Isnin pagi. Sekiranya kita berpuasa pada hari Selasa pada malam itu akan berakhir tarawih. Jadi kita masih lagi mematuhi SOP untuk menjalankan salat tarawih kita itu diarahkan oleh Dais dan sekali lagi tiada majlis berbuka puasa, tiada majlis sore, kuliah tarawih ada, tazkirah tarawih ada. Jadi kita sama-sama faham kedua masa itu pihak surau bersuara kita terpaksa mengikuti apa yang telah diarahkan agar surau itu terus dapat dibuka. Jadi bagi yang nak salat tarawih bolehlah besok insyaAllah pada hari Isnin. Kalau tidak ada halangan pada umum saya akan buka link itu selalu salat subuh dan saya akan tutup apabila cukup 200. Jadi beginilah Jumaat pun saya masih kita dalam keadaan 200. Yang ada pada hari ini ruangkanlah sedikit ruang pada yang lain yang belum salat Jumaat. Walaupun hari ini kami sedikit dia tidak berdaftar, tolong daftar tuan-tuan. Pasal apa itulah kekuatan kami pentadbiran sekiranya dibuat pengusaha. Kalau tuan-tuan tak daftar adalah satu kesalahan bagi pentadbiran. Kesalahan tuan-tuan kalau tidak scan itu akan disamak, tapi kalau tidak daftar kesalahan kami. Jadi tolong kami daftar untuk masuk kelulusan kita akan bagi sebab yang boleh. InsyaAllah. Jadi saya minta harap sangat kerjasama daripada tuan-tuan. Pasal setiap kali saya run sistem ada minggu lepas saya dapat kelulusan minggu dia minta lagi. Kalau dah ramai besok dan 500 1000 minta lah bagi saya ada masalah. Cuma kita nak bagi peluang pada rakan-rakan kita yang tak dapat semayang Jumaat. Sama-sama kita bekerjasama agar kita dapat menyaksikan kami jalankan telah visual dengan baik. Jadi yang ada yang nak buat bumbul yang seperti saya umumkan minggu lepas, kalau ada yang telah mengumpulkan wang atau nak masuk masih lagi boleh serah kepada saya atau muslim dari mana-mana kita kuasa. InsyaAllah kita akan ada bumbul setiap hari Sabtu dan Ahad. Tentang zakat fitrah. Zakat fitrah RM7 dan kita ada seorang amil Bilal Harun kita akan ada ini untuk membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah tuan-tuan ada dua cara, satu online ataupun satu lagi manual berjumpa dengan Bilal Harun sebagai amil kita yang pertama pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat kehidupan dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk Siapkan dirimu untuk Ramadan. Muslimin yang berbahagia, di antara nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ialah setelah mana nikmat iman Islam, maka Allah Subhanahu wa taala anugerah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu beradanya pada bulan Ramadan. Inilah bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu rahmatnya, keampunan dan pembebasan daripada azab neraka, istimewa untuk hamba-hambanya yang ingin melakukan perubahan dalam kehidupannya, bertaubat serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, sehinggalah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suatu lumrah bagi umat Islam saban tahun apabila tibanya Ramadan, kita diperingatkan secara berulang kali kalimah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun
Apa yang menjadi persoalannya? Sudahkah kita mencapai tahap takwa itu setiap kali datangnya Ramadan? Di dalam bulan Ramadan juga Allah menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda kepada hamba-Nya yang tekun melakukan kebaikan ketaatan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allahu 'azza wa jalla, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yad'u shahwatuhu wa ta'amahu min ajli." Hadis riwayat Muslim. Setiap amalan anak Adam akan digandakan pahalanya sebanyak 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya ia milikku dan aku yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan nafsu syahwat dan makannya kerana-Ku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pengampunan terhadap segala dosa yang pernah dilakukan oleh hamba-Nya berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesiapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan keadaan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang lalu sehingga Ramadan yang akan datang. Jumaat yang lalu dan Jumaat yang akan datang. Semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, kecuali dosa-dosa yang dilakukan dosa besar. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, wajib bagi setiap diri kita menjadikan bulan Ramadan sebagai medan untuk kita menginsafi dan bermuhasabah, supaya menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan muslim yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Melalui ibadat puasa yang dilakukan dengan kesungguhan, dihiasi dengan amal-amal ibadah yang lain seperti menyantuni golongan fakir, miskin dan anak-anak yatim dengan amalan bersedekah, memperbanyakkan membaca tilawatul Quran, berzikir, bertarawih, berqiyamul lail dan lain-lain lagi. Sebenarnya ia merupakan ubat yang paling mujarab untuk membersihkan jiwa kita daripada kuman-kuman mazmumah yang di samping mendorong kita kepada kehidupan yang bahagia dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demi memastikan ibadat puasa Ramadan tahun ini benar-benar memberi perubahan yang baik dan perubahan yang besar kepada kita semua, dan persediaan yang begitu cukup untuk kita lakukan, di antaranya beberapa perkara yang telah disebutkan, yang akan disebutkan sebentar lagi. Yang pertama, kita hendaklah mempunyai ilmu dan kefahaman yang mendalam terhadap ibadat puasa yang kita lakukan. Sekiranya seseorang itu berpuasa dalam keadaan mengetahui dan memahami batas-batasnya, maka ibadah puasanya itu akan lebih berkualiti dan memperolehi ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Terdapat dalam kalangan masyarakat kita yang cukup menjaga diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa, dengan mengelakkan diri daripada makan minum, namun dalam masa yang sama mereka masih melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menunaikan salat, berjudi, mendedahkan aurat, melihat perkara-perkara yang haram, boros dan membazir dalam berbelanja dan perkara-perkara mazmumah yang lain. Akibatnya ibadat puasa menjadi sia-sia, hanya sekadar berlapar dan dahaga. Ingatlah Nabi SAW pesan kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Rabba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Hadis Ibnu Majah. Boleh jadi orang yang berpuasa tiada baginya daripada puasa tersebut melainkan hanya lapar semata-mata. Yang kedua, perbanyakkanlah amalan sunat seperti mana puasa Isnin Khamis. Ini dapat kita lihat
Nabi SAW melakukan puasa sunat pada Isnin Khamis secara tetap. Bahkan baginda akan lebih kerap berpuasa sunat apabila datang sahaja bulan Sya'ban. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah menyatakan dengan maksudnya, aku tidak melihat Nabi SAW berpuasa genap sebulan, melainkan pada bulan Ramadan. Dan aku tidak melihatnya, iaitu Rasulullah mengerjakan puasa pada bulan lain lebih daripadanya yang dikerjakan oleh Nabi, iaitu pada bulan Sya'ban. Maknanya bulan Sya'ban Rasulullah SAW berpuasa penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menghidupkan rasa rindu, cinta dan seronok dengan kehadiran Ramadan yang semakin hampir, dengan memperbanyakkan doa dan mengharapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan meletakkan pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW apabila masuk saja bulan Ramadan, maka para sahabat kerap mendengar Nabi berdoa dengan penuh mengharapkan semoga dapat bertemu Ramadan lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila masuknya bulan Rajab, Nabi berdoa, ya Allah, limpahilah berkat kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampailah kami dengan selamatnya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tabrani. Marilah kita memastikan tahun ini adalah tahun yang terbaik berbanding Ramadan yang lalu dengan kita melakukan perkara yang dinyatakan tadi. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan pesta ibadat, dengan kita melakukan persiapan yang terbaik untuk merebut ganjaran yang terlalu banyak yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sepanjang bulan mulia ini. Jangan pula kita jadikan sebagaimana pesta juadah, hanya sibuk memilih menu dan juadah berbuka sepanjang bulan berpuasa, tetapi jauh daripada matlamat puasa itu sendiri. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, bagi mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa isi penting khutbah sebagai panduan kita bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa ibadat puasa Ramadan adalah difardukan ke atas setiap mukallaf dan akan dihisap di akhirat nanti. Kedua, umat Islam wajib mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya demi kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Yang ketiga, umat Islam mestilah melaksanakan ibadat puasa yang diperintahkan sama ada puasa zahir dan batin bagi mendapat sebaik ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan iaitu permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membezakan yakni antara hak yang batil. Kerana itu, sesiapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebagaimana hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saran pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan, kerana ianya tidak akan membatalkan puasa. Perkara ini telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia MKI kali yang ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan bermesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplinlah mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلاله ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم عديم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا